Alhamdulillahil qail law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Al-Hasyr ayat 21. Jika kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah bukit, nusai kamu melihat bukit tersebut tunduk dan berkecai akibat takutkan Allah. Dan demikianlah perumpamaan yang kami jadikan bagi manusia. Mudah-mudahan kamu berpikir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya dan juga saudara-saudara jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala suruhannya dan kita meninggalkan segala larangannya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan meredha kita dan kita akan selamat di dunia dan kita akan selamat di akhirat. Saudara sidang jemaat sekalian, hari ini pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh begitu hebat diperkatakan oleh segenap lapisan masyarakat. Di mana saja dan siapa saja umat Islam, malah orang bukan Islam pun begitu gairah membicarakan, walaupun sebahagiannya amat tandus pengetahuan mengenainya, malah secara sebutan mereka pun menggambarkan kecekakan ilmu mereka mengenainya. Saudara sidang jemaah sekalian, Islam sahaja agama yang paling lengkap, merangkumi segala sistem hidup manusia, sama ada ibadat, ekonomi dan muamalatnya, munakahat dan sistem kehakimannya. Maka Allah yang maha berkuasa, yang maha mengetahui mengenai sikap dan perangai manusia, maka tidak ada sistem yang lebih baik melainkan sistem ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sistem perundangannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala menyarankan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhannya dan jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu yang amat nyata. Muslimin yang dirahmati Allah, undang-undang ciptaan Allah adalah hak Allah yang diciptakan untuk makhluknya bertindak demi mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun, sama ada disedari ataupun tidak, apabila isu ini ditimbulkan, sama ada yang berbentuk idea pelaksanaan atau sekadar perbincangan, terdapat suara-suara, terutamanya di kalangan umat Islam sendiri,
yang seolah-olah terlupa mereka, di mana mereka sedang mengkritik kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan kehidupan hamba-Nya. Jika sekadar menyebut belum bersedia, kurang prasarana, bukan keutamaan, aulawiyat, mungkin boleh dimaafkan. Namun kalau enggan melaksanakan dengan mengaitkan dengan kepentingan tertentu sehingga menafikan hak Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ianya amat berbahaya, saudara. Ianya amat berbahaya, khususnya dari sudut akidah. Keadaan inilah yang amat dibimbangi, kerana rosak dan gugur akidah boleh berlaku akibat daripada perkataan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil masa 23 tahun bagi melaksanakan keseluruhan syariat Allah Subhanahu wa taala yang selengkapnya. Kesempurnaan syariat Allah hanya dapat dirasai dan dihayati di penghujung kehidupan baginda dan berkembang di zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Kesannya, saudara, kesannya masih menjadi idauan dan impian terindah seluruh umat Islam sehingga kini, walaupun berbagai-bagai tuduhan dilemparkan terhadapnya. Saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah, segala penentangan terhadap hukum Allah bukanlah kerana kelemahan hukum itu sendiri. Segalanya berlaku akibat kejahilan manusia terhadap ketetapan Allah, pencipta mereka sendiri. Hanya mereka yang jahil dan prejudis terhadap Islam sahaja yang tidak menyokong perlaksanaannya. Saudara sekalian, Barat menganggap ianya sebagai kejam dan tidak berperi kemanusiaan kerana melibatkan hukum mati umpamanya. Sedangkan mereka sendiri menggunakan hukum mati terhadap berbagai-bagai kesalahan di merata dunia. Malah hukuman mati dilaksanakan sewenang-wenangnya terhadap para perjuang Islam sehingga mereka syahid kerananya. Jika dikatakan bahawa hukum Allah tidak mampu menghapuskan jenayah, tidak ada sebarang kejayaan di dalam menurunkan kadar jenayah dengan menggunakan pakai undang-undang ciptaan manusia. Antara hujah yang sering ditimbulkan oleh para penentang ialah kurangnya kepahaman rakyat mengenai undang-undang Islam, sehingga suasana menjadi tidak kondusif, tidak sesuai untuk dilaksanakan. Sedangkan pada hakikatnya undang-undang Barat pun tidak dipahami oleh sesiapa ketika mula dilaksanakan dahulu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, undang-undang Allah adalah undang-undang terbaik yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manfaat manusia. Wajarkah kita menyebut zalim? Wajarkah kita menyebut penginayaan, ketinggalan zaman dan sebagainya? Antara bukti keistimewaannya adalah keupayaannya menggerunkan hati manusia. Bukan saja para penjenayah, malah bagi yang tidak pernah berniat untuk melakukannya pun berasa gerun dengan hukum ini. Berbeza dengan undang-undang manusia yang bukan saja tidak memberi kesan apa-apa, malah membuka ruang bagi berbagai-bagai penyalahgunaan dan penyelewengan, sehingga hukuman yang ada bukan lagi menjadi ancaman kepada pesalah, malah menjadi mainan dan bahan cendaan semata-mata. Oleh itu, saudara sekalian, mimbar pada hari ini mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dalam memperkatakan sesuatu yang merupakan hak Allah. Kerana dengan perkataan kita mempertikaikan hukum Allah
boleh menyebabkan kita kecundang di dalam akidah kita, saudara. Oleh yang demikian, berhati-hati kita mengeluarkan perkataan mengenai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepatutnya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang boleh menyebabkan kita terkeluar daripada akidah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala amat bijak mengatur kehidupan hamba-Nya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله القائل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidak harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara, sidang jemaat yang dirahmati Allah, walaupun terlalu sukar melembutkan hati bangsa Arab, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengubah mereka sepenuhnya dalam masa 23 tahun. Namun negara-negara Islam hari ini masih gagal menguatkuasakan hukum Allah, walaupun telah mencapai kemerdekaan berpuluh-puluh tahun. Jika ada umat Islam memberikan idea, berusaha melaksanakan, maka wujud pula di kalangan umat Islam yang mencari kelemahan dan cuba menghalangnya.